Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu sebelum kita menutup majlis kita atau menutup kuliah kita sempena akhir tahun, kita telah pun masuk dalam perbincangan di bab yang kelima. Bab yang kelima adalah dengan bertajuk perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat. Jadi pada ketika itu kita telah kupaskan dan sedang kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait di mana sekiranya kita melakukannya ianya tidak membatalkan solat kita. Dan Alhamdulillah ada beberapa perkara yang telah kita kupaskan bersama dan semoga ianya bermanfaat. Dan pada pertemuan itu dalam masalah perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat telah kita masuk perbincangan dalam masalah kategori A sampailah nokta poin yang E. Jadi secara umum kita ulang kaji sedikit kerana selepas kita bercuti selama beberapa minggu atau bulan, mungkin baiklah kita ulang kaji sedikit perkara-perkara yang dapat kita renungkan bersama. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dalam perbincangan kita yang lalu dalam membincangkan masalah perkara-perkara yang diperbolehkan solat, di sana ada beberapa perkara yang mungkin ada di antara kita menyangka ianya membatalkan solat atau mungkin ada pendapat yang mengatakan ianya membatalkan solat. Namun apabila kita kupaskan bersama dan kita bincangkan bersama berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan pendapat para ulama, nescaya kita dapati bahawasanya sebahagian daripada perkara-perkara tersebut tidaklah membatalkan solat. Di muka surat 85, antara perkara yang telah kita kupaskan, perkara-perkara yang sebenarnya tidak membatalkan solat dibolehkan menangis, mengeluh dan merintih. Jadi dalam masalah itu ketika kita bincangkan pada ketika itu kita telah mengatakan dan telah kita didedahkan dengan dalil-dalil, riwayat-riwayat dan hadis-hadis bahawasanya para sahabat ketika mereka mendirikan solat, ada di antara mereka mendirikan solat dalam keadaan menangis. Ada yang menitiskan air mata dan menangis bukan setakat menangis tetapi ada yang menangis terisak-isak. Dan itu semua menunjukkan dalil bahawasanya seseorang yang mendirikan solat dalam keadaan menitiskan air mata, dalam keadaan menangis terisak-isak sekalipun, walaupun ketika dia terisak-isak itu dia mengeluarkan suara yang boleh dikatakan sampai membawa kalimah, dua kalimah sekalipun, sebenarnya ia itu tidak membatalkan solat. Ada pendapat yang mengatakan bahawasanya barang siapa yang menangis ataupun ketika solat dia sampai mengeluarkan dua kekata atau sebagainya, contohlah ya, maka kalau ianya sampai mengeluarkan istilahnya bagaikan berbicara, mengeluarkan dua kekata ataupun dua patah perkataan atau dua huruf atau sebagainya, walaupun ada pendapat mengatakan ianya batal, akan tetapi hakikatnya tidaklah membatalkan solat kerana berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Pada pertemuan itu kita telah bincangkan bersama, bahkan sebenarnya kita digalakkan cuba menangis ketika solat. Kerana seseorang itu tidak akan dapat menangis ketika solat kecuali dia solat dengan khusyuk. Atau dia solat dalam keadaan dia sedang bersedih perkara yang lain, tak ada kena mengena dengan solat, sedang baru kena marah dengan suami atau barang hilang atau sebagainya. Jadi menangisnya itu yang bahagian kedua tu bukan kerana solat, tetapi perkara-perkara sampingan. Tetapi
Maksudnya di sini para jemaah, kalau dapat kita menangis ketika solat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah taala, takut akan hari akhirat, atau kita merasa diri kita kerdil, kita merasakan diri kita ini banyak dosa, kemudian kita dapat masih lagi diberi peluang untuk dapat rukuk dan sujud sembah Tuhan yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita ni para jemaah seringkali mendirikan solat setakat tunaikan yang wajib. Rukun solat berapa perkara? 13 perkara. Takbiratul ihram, tak takbiratul ihram tak sah, maka kita pun takbiratul ihram. Tak baca Fatihah tak sah, maka kita pun baca Fatihah. Tak rukuk berserta tumakninah tak sah, kita pun rukuk. Kita i'tidal, kita sujud. Kita rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya kerana nak tunaikan yang rukun supaya solat kita sah. Seringkali. Akan tetapi hakikatnya next time ketika kita nak solat, kita renungkanlah. Kita masih diberi peluang. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk kita menyembah Allah. Menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita. Ramai di antara manusia di atas permukaan bumi, mereka ada yang belum dapat hidayah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Tuhan-Tuhan yang batil. Tetapi kita menyembah Allah, kita menyembah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Ketika kita rukuk itu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika kita sujud itu, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Contoh. Jadi ketika kita rukuk dan sujud, ini yang Nabi sebutkan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak dapat lakukan demikian, menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah, tapi ingatlah Allah nampak kamu. Jadi ketika kita rukuk, ketika kita sujud, rukuk dan sujudlah seolah-olah orang-orang yang jahil itu ketika mereka berhadapan dengan raja ke, mereka tunduk sembah raja atau tunduk takut kepada pembesar-pembesar, tapi kita rukuk menyembah Allah. Jadi itu contoh. Ketika kita sujud, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu kalau dapat titiskan air mata. Kita tak dapat titiskan air mata kalau kita setakat sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak akan dapat menangis. Pasal kita setakat tunaikan yang wajib. Tak ada penghayatan. Tetapi di dalam waktu malam, gelap gelita, orang semua sedang tidur atau kita sendirian, ketika kita sujud, kita benar-benar mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita benar-benar mengagungkan Allah. Kemudian kita mohon pengampunan Allah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang telah aku lakukan, yang terdahulu atau terkemudian. Contoh, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam biha minni. Apa dosa-dosa yang terdahulu dan yang terkemudian yang aku lakukan secara zahir atau yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dosa-dosa yang engkau lebih maha mengetahui daripada diriku sendiri. Faghfirli. Ini contohlah. Jadi dengan demikian dapat kita menangis. Demikian para sahabat menangis ketika solat. Jadi maka nescaya pendapat yang mengatakan menangis itu membatalkan solat telah kita kupaskan pada ketika itu, maka pendapat itu bukanlah pendapat yang agak kuat dalam masalah ini, bahkan kita boleh menangis. Kemudian di muka surat 87 telah kita kupaskan juga, sekiranya kita mendirikan solat sebaiknya kita pandang ke arah kiblat.
Namun sekiranya ada urusan-urusan tertentu, orang yang tidak memandang ke arah kiblat sebagai contoh, nescaya solatnya tidak batal. Afdalnya pandang arah kiblat supaya kita khusyuk. Muka surat 90 telah kita kupaskan juga bahawasanya di sana ada binatang-binatang yang tertentu yang mungkin menyengat. Kita tinggal bandar, taklah kita jumpa kalajengking, ular, binatang-binatang buas. Ada tak kita jumpa ketika solat? Tak adalah, alhamdulillah. Tetapi kalau kita berada di padang pasir, kita solat di hutan. Contoh, kita pergi MacRitchie, kita pergi hutan untuk hiking. Solat, betul kan? Sedang solat tiba-tiba ada sesuatu nak attack, contoh. Kalau jengking ke binatang yang menyengat, kalau kita boleh elak, boleh elak. Tapi ketika contoh kita sedang solat, dia nak attack kita. Maka kalau kita ada kayu ke apa, kita ketuk sampai membunuhnya, perkara itu juga tidak membatalkan solat yang telah kita kupaskan di muka surat 90. Kemudian di muka surat 91, kita juga telah kupaskan bahawasanya sekiranya kita sedang solat, lalu di sana ada keperluan untuk kita bergerak sedikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dengan tanpa kita membelakangkan kiblat. Maka perkara-perkara sedemikian, kalau kita ada keperluan, memang ada keperluan, maka ianya juga tidak membatalkan solat kita. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kita dituntut untuk bergerak. Contoh, bila kita dituntut untuk bergerak, kalau kita sedang solat berjemaah, ketika sebelum Covid dahululah, kita dituntut merapat-rapatkan saf. Kemudian sedang kita solat, orang kat depan kita tu dia terbatal. Dia bangun, dia keluar daripada jemaah. Kemudian kat situ dah ada ruang kosong. Kita dituntut, digalakkan, disunatkan orang yang di belakang itu maju ke hadapan untuk menutup ruang yang kosong tadi. Ini contoh bagi lelaki. Ya, baik. Atau ada keperluan tertentu, katakan ni semua perkara-perkara yang telah kita kupaskanlah. Sedang kita solat, kemudian tiba-tiba panas sangat dan ianya boleh mengganggu kekhusyukan kita, maka diperbolehkan kita gerak on fan kita, diperbolehkan. Ataupun ketika solat tadi dan nanti nak solat dah ramai-ramai kat dalam bilik, katakan contohlah ya, baik, alhamdulillah, nanti nak solat kita boleh on aircon lah. Terus Allahu Akbar, lupa pula nak on aircon. Jadi macam mana? Kebetulan switch aircon tu dekat sebelah, maka kita diperbolehkan. Jadi kita sedang solat, kita ambil, diperbolehkan. Pergerakan-pergerakan di mana ada keperluan. Maka persoalannya, adakah ianya membatalkan solat? Tidak membatalkan solat. Mana lebih afdal, bergerak atau tak bergerak? Kalau tak ada keperluan, jangan bergerak. Tetapi contohlah, kita solat kat bilik kita 5 orang, contoh. Kita dengan kaum kerabat kita atau kawan-kawan kita datang. Kemudian sedang solat, fan timer dah off pula. Tadi betul-betul tinggal last 10 second. Terus timer dia off. Semua kaum muslimin tak kisahlah kalau kita biasalah kan. Tapi kaum muslimat dengan telekungnya begitu, kemudian bilik kipas tingkap tertutup, mungkin boleh tidak mendatangkan kekhusyukan. Maka seperti yang saya katakan, dalam perkara ini mana lebih afdal? Kalau kita tak on fan, menjejas kekhusyukan kita dan jemaah yang lain. Jadi atas dasar demikian kita bergerak sedikit demi untuk dapat kita khusyuk, jemaah-jemaah yang lain pun khusyuk. Kita bergerak, kita on fan. Diperbolehkan. Bahkan kita membantu jemaah yang lain tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Atau sebagai contoh, kita sedang solat, baru nak solat, abang nak pergi suami nak pergi kerja malam. Alhamdulillah suami dah keluar pukul 10. Alhamdulillah suami dah keluar. Kita pun nak solat tasbih lah, contohlah. Alhamdulillah solat tasbih, solat tasbih 2 rakaat 15 minit, 2 rakaat yang kedua 15 minit, 30 minit. Alhamdulillah boleh lah. Okey, suami dah pergi, Allahu Akbar, baru takbir, tung dung. Allah, pasal pula ni. Dia lupa, tidak, aku punya motor, kunci motor kat dalam rumah tu. Ini contohlah. Macam mana?
nak tunggu 15 minit, suami pun dah lambat. Maka diperbolehkan untuk kita kalau perlu bukakan, unlockkan door tersebut. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maksudnya di sini, kalau sekiranya ada keperluan, ada masalah di mana kalau kita tidak melakukan sebahagian perkara itu bahkan boleh menjejas kekhusyukan kita atau boleh menjejas orang lain, maka nescaya kita diperbolehkan bergerak. Perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu juga. Contoh, kita berada di masjid selepas solat fardu isyak ataupun selepas solat Jumaat, kemudian kita solat ba'diyah, Allahu Akbar. Apabila jemaah yang lain berdiri, baru kita perasan, aku ni sebenarnya solat betul-betul kat depan pintu. Macam mana jemaah nak keluar? Maka dalam hal itu bergerak mudah. Jangan kita khusyuk sangat, kononnya tak boleh bergerak. Kemudian kerana kita jemaah semua tak dapat lalu. Kemudian orang nak lalu, kita tahan buat. Habis kita dah solat depan pintu, orang lalu kita tahan. Macam mana dia nak lalu? Contoh. Jadi atas dasar demikian, kita gunakan kebijaksanaan. Apabila kita nak solat, solatlah, janganlah solat depan pintu, jangan solat tempat kawasan orang lalu lalang. Tetapi katakan tanpa kita sedari, katakan kita overlook, terlupa, tanpa kita sedari, tiba-tiba kita memang betul-betul, tadi ramai jemaah tak tahu ni pintu atau walkway, kemudian kita sedang solat, jemaah semua berdiri, itu betul-betul pintu, maka kita boleh bergerak. Bahkan afdal, bahkan kita dituntut untuk bergerak ke kiri, ke kanan supaya mudahkan. Kalau kita tak bergerak, orang kat tepi tu tolak kita. Bukan tolak sampai jatuh lah. Maksudnya orang ni mungkin tak berilmu. Pergi ke tempat beliau, mungkin pushkan dia, suruh ikatkan dia supaya dia ke depan sedikit. Once dia ke depan sikit, orang boleh lalu kat belakang dia untuk keluar daripada pintu yang sedang dia solat tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam solat, bahkan ianya tidak membatalkan solat. Baik, kita sampai ke muka surat 92. Antara perkara-perkara yang diperbolehkan juga, penulis mengatakan, Al-Imam Said Sabiq rahimahullah menjelaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah, perkara-perkara yang tidak membatalkan solat adalah menggendong dan mendukung anak kecil di dalam solat. Jadi maksudnya para jemaah, bagi kaum muslimat katakan, ataupun bagi kaum muslimin kalau sekiranya ada keperluan, sekiranya dia nak katakanlah contohlah ya, seorang lelaki hantar anaknya pergi poliklinik, ya, dia keluar rumah pukul 12.30 lah. Okey, nanti ambil nombor, nanti disangkakan baiklah nanti apa, sampai rumah boleh solat zuhur lah. Tiba-tiba delay sampai pukul 3.30 dah. Pukul 3.30 balik rumah pun tak sempat, aku nak solat ni solat zuhur. Jadi baby macam mana pula? Kalau baby kita boleh letak tepi tak apa. Tetapi katakan baby kecil, terpaksa kita dokong. Adakah diperbolehkan seseorang itu mendirikan solat sedang dia mendokong babynya tadi? Kalau ada keperluan, diperbolehkan. Contoh yang lain, kita pernah katakan solat qiyamul lail pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada para jemaah kaum muslimat solat, ada yang bawa baby sekali. Mungkin orang kata, nak pergi masjid apa salah bawa baby? Yelah, awak ada orang jaga kat rumah babynya. Ada orang dialah jaga, dialah ibu, dialah satu-satu nak kena jaga baby tadi. Pada masa yang sama bersemangat untuk pergi masjid. Kalau solat kat rumah memang boleh, tetapi kalau solat kat rumah kadang-kadang, yalah saya ini malas solat kat rumah ataupun tak pandai atau sebagainya lah, bawa baby. Baby bawa letak tepi, alhamdulillah solat. Imam baca surah 1 juz. Kemudian selalunya baby tidur, tak mengganggu, tak ada masalah. Cuma mungkin pada ketika itu kena gigit semut ke apa, baby tadi menangis. Jadi sedang solat, kita kalau berdiri, budak tadi menangis, mengganggu satu masjid. Maka diperbolehkan untuk kita mengangkat baby tadi, mendukung baby tersebut, dia pun diam. Dengan kita mengangkat dan mendukung, satu masjid dapat keamanan, dapat ketenteraman, dapat kekhusyukan. Kalau kita tak ambil baby tadi, satu masjid terganggu, ini contoh, maka diperbolehkan. Ringkasan, diperbolehkan bagi seseorang untuk menggendong atau mendukung anak kecil di dalam solat.
Dari Abu Qatadah bahwasanya beliau menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat sedangkan Umamah anak perempuannya Zainab iaitu puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pundaknya, ya. Jadi antara cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pundak-pundak atau apa? Di belakang ayat, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah kan sedang solat, toknya ke bapanya sedang sujud, sedang rukuk, sedang sujud, budak tadi pun bapak dia sedang sujud. Selalu bapak dia main kuda-kuda macam gitu dengan anaknya. Anaknya tengok bapaknya tengah sujud, dia pun naik atas, contohlah naik stand lah contoh. Jadi ini kalau sengit sebelah boleh jatuh. Jadi kadang-kadang lamakan sedikit lah. Ini contoh. Jadi perkara itu pernah berlaku ke atas Nabi SAW. Maka jika Nabi SAW rukuk, beliau meletakkan anak itu, dan jika dia bangkit dari sujud, maka baginda mengangkatnya dan meletakkannya kembali ke atas pundaknya. Amir mengatakan, aku tidak menanyakan solat apakah sebenarnya yang baginda lakukan pada ketika itu. Namun Ibnu Jurayj berkata, aku diberitahu oleh Zaid bin Abu Ithab dari Umar bin Sulaim bahawasanya solat yang dikerjakan Nabi pada ketika itu adalah solat sunat subuh. Maksud solat sunat subuh adalah solat qabliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Jadi memang pada ketika itu pernah berlaku perkara-perkara sedemikian. Al-Fakhihani berkata, mungkin hikmah di sebalik Rasulullah SAW menggendong Umamah semasa mengerjakan solat adalah sebagai peringatan kepada bangsa Arab yang biasanya kurang menyukai anak perempuan. Oleh itu Nabi SAW memberi pengajaran tersirat kepada mereka supaya kebiasaan buruk ini ditinggalkan. Jangan membenci anak perempuan sebagai contoh. Sehinggalah baginda memberikan contoh bagaimana cara mencintai anak perempuan. Sehingga kan ketika mengerjakan solat sendiri, Nabi SAW menggendong ataupun mendukung anak kecil tadi. Memang keterangan melalui perbuatan seumpama ini kadang-kadang lebih berkesan daripada sekadar melalui perkataan. Jadi ada sebagian ulama mengatakan apa yang Nabi SAW lakukan itu adalah sebagai untuk menunjuk kepada orang bangsa Arab pada ketika itu. Kita mengetahui orang Arab pada ketika itu tidak menyukai anak perempuan. Maka Nabi ingin menunjuk, membenteras pemikiran fikrah membenci anak-anak perempuan, maka Nabi membiarkan, bahkan mendukung, mengucuk dan sebagainya. Dari Abdullah bin Shaddad daripada ayahnya, katanya bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan solat zuhur atau solat asar. Baginda membawa Hasan atau Husain. Lalu anak itu diletakkan di hadapannya. Kemudian baginda bertakbir. Selanjutnya baginda sujud dengan waktu teramat lama. Jadi ketika Nabi SAW solat menjadi imam, tiba-tiba macam lama sangat Nabi sujud pada ketika itu. Akhirnya aku mengangkat kepalaku. Jadi kita cuba imagine lah, kita jadi solat berjemaah, Pak Imam ni kan lama sangat. Jadi ada yang sampai ketika sujud tu jenguklah. Kenapa lama? Imam masih ada ke? Imam dah keluar ke? Lama sangat. Jadi beliau itu tengok. Maksudnya istilahnya macam mengintip lah apa yang aku. Akhirnya aku mengangkat kepalaku sedikit. Ternyata aku melihat anak itu berada di atas belakang Rasulullah SAW. Jadi pada ketika itu anak cucu Nabi SAW tadi berada di atas belakang Nabi. Aku pun kembali sujud, continue sujud lah. Jadi tak ada apa-apa. Jadi imam masih ada, alhamdulillah. Setelah selesai solat, para sahabat bertanya. Jadi selepas solat, para sahabat bertanya lah, kenapa kali ini solat sujudnya amat lama lah. Nabi sujud memang lama, tapi kali ini teramat lama. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami tadi sujud dengan begitu lama.
sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau mungkin wahyu diturunkan padamu. Nabi SAW kemudian bersabda, bukan begitu. Cuma cucuku ini tadi naik di atas belakangku dan aku tidak ingin menurunkannya dengan segera. Sehinggalah dia merasa puas bermain di belakangku tadi. Jadi Nabi SAW sedang sujud, macam seperti mana saya katakan tadi, cucu kita pun naik belakang kita. Jadi Nabi pun biarkanlah alang-alang sujud tu dapatlah berzikir, dapat memuji Allah dan dapat sujud lama, alhamdulillah. Dia biarkanlah alang-alang cucunya kat atasan. Contoh, kita tanya diri kita, kalaulah kita sedang sujud, kemudian cucu kita pula buat macam itu, apa jadi agak-agak? Mungkin kena debit. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pun, lepas solat, isteri kita kena marah lah. Engkau ni dah tahu aku tengah solat, kau tak nak jaga cucuku. Contohlah ya. Atau sebagainya lah. Jadi maksudnya, Nabi SAW mempunyai sifat ihsan. Menunjukkan dengan penuh ketenangan, tak semestinya kita nak kena marah-marah atas segala apa jua perkara yang berlaku, contohlah ya. Jadi itulah yang berlaku. Imam Nawawi rahimahumullah, seorang imam dalam mazhab Syafi'i, berkata, hadis ini merupakan dalil mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang sependapat dengannya, bahwasanya dibolehkan membawa dan menggendong kanak-kanak, sama ada lelaki ataupun perempuan dan selainnya, seperti mana haiwan yang suci ketika mengerjakan solat fardu atau solat sunat, tanpa membezakan orang yang mengerjakan solat itu imam atau makmum. Ya, jadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahkan dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk menggendong, mendukung kalau di situ ada keperluan. Tetapi mazhab Maliki menyatakan bahawasanya perkara itu hanya dibolehkan ketika mengerjakan solat sunat saja, bukannya solat fardu. Untuk pendapat mazhab Malik, pendapat seperti ini tidak dapat diterima. Maksudnya pendapat Imam Malik yang mengatakan hanya untuk solat sunat saja tak boleh diterima. Imam Nawawi mengatakan, sebab sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis tadi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat bersama orang ramai sebagai imam. Tentunya peristiwa itu terjadi ketika mengerjakan solat fardu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat fardu berjemaah. Apalagi bila dinyatakan dengan tegas bahawasanya solat fardu tersebut adalah solat subuh. Jadi secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, diperbolehkan bagi seseorang yang hendak mendirikan solat kalau ada keperluan untuk menggendong anaknya. Kalau katakan dia penat, ni contohlah ya, kan baby-baby ada yang apa, carrier tu kan. Kalau nak tak carrier tu letak baby kat dalam, jadi dia sedang solat tak payah pegang, tapi babynya duduk kat carrier tadi, tergantung, maka diperbolehkan. Jadi dan sebagainya lah, mengikut keperluan masing-masing. Baik, jadi itu kita telah mengetahui bahkan dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Kita sambung perbincangan. Cuma sebahagian pendapat dalam mazhab Maliki menganggap hadis ini mansukh, iaitu hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagaimana lagi sebahagiannya lagi berpendapat perkara ini dibolehkan khusus hanya kepada Nabi SAW saja. Sebahagiannya lagi mengatakan ia dilakukan Nabi SAW kerana terpaksa atau dalam keadaan darurat. Kesemuanya itu tidak dapat diterima dan harus ditolak sebab tidak ada keterangan yang menjelaskan ianya mansukh, bahawasanya ianya telah hukumnya dah tak ada lagi, dikhususkan kepada Nabi SAW atau kerana darurat. Jadi perkara itu, masalah hukum ni tidak dimansukhkan ataupun ianya bukan khusus untuk Nabi. Kalau khusus untuk Nabi, diterangkan memang khusus untuk Nabi. Sebagai contoh, hukum berkahwin lebih daripada 4 khusus untuk Nabi SAW kerana ada maslahah. Jadi perkara ini bukan khusus untuk Nabi, tak disebutkan dan sebagainya. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ianya diperbolehkan, bukan kerana darurat. Darurat berarti hukum hidup dan mati, bukan. Selagi mana ada maslahah, ada keperluan, diperbolehkan. Beliau menambah,
Pastinya dibolehkan membawa dan menggendong anak dalam solat sesuai dengan keterangan hadis sebelum ini. Dan perbuatan seperti ini tidak menyalahi syariat. Bukankah jasad manusia itu suci? Sementara kotoran yang terdapat di dalam rongga perutnya adalah dimaafkan kerana dia terletak di bahagian dalam perut. Di samping itu, pakaian kanak-kanak tentunya bukanlah benda najis, malah dia suci. Jadi kalau orang katakan, tapi Ustaz, nanti baby itu mungkin mengandungi najis atau sebagainya. Okay, najis ada dua. Satu, kalau mungkinlah apa yang ada dalam perut baby, dia carry, baby itu kan dalam perut dia ada najis. Jadi itu bukan urusan kita. Maksudnya apa yang ada dalam diri orang lain itu urusan orang lain. Begitu juga kalau kita solat bersebelah-sebelahan dengan orang, sebelahnya tadi dia bernajis sekalipun tidak menijas diri kita. Itu maksud perbincangan di sini. Terdapat banyak dalil syarak menyokong keterangan ini. Gerakan yang dilakukan ketika solat tidak membatalkannya apabila sedikit atau terputus-putus antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Oleh yang demikian, perbuatan Nabi SAW ini menjadi landasan bolehnya berbuat seumpama ini ketika dalam solat selagi selari dengan kaedah-kaedah yang telah saya terangkan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan. Penjelasan ini juga sebagai sanggahan ke atas dakwaan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bahawasanya seolah-olah perbuatan Nabi SAW yang menggendong cucunya dalam solat dilakukan tanpa disengaja. Buktinya anak itu bergantung kepadanya, bukan diangkat secara sengaja oleh Nabi SAW. Ini ada yang mengatakan ini anak tu yang naik atas pada Nabi, bukan Nabi dokong. Ini yang ada yang mengatakan sedemikian. Dengan begitu, apabila baginda berdiri dan bangkit dari sujud, anak tersebut secara tidak langsung melekat kepada bahagian belakangnya. Kata Khattabi, adalah tidak benar bahawasanya Nabi SAW menggendong cucunya pada setiap kali baginda hendak bangkit berdiri daripada sujud, dan ini dilakukan dengan sengaja. Sebab gerakan menggendong seorang anak tentunya akan melahirkan banyak gerakan yang mengganggu kekhusyukan. Jika lukisan pada pakaian sudah mengganggu ketenangan Nabi SAW, apatah lagi menggendong anak ketika dalam solat. Jadi maksudnya perbincangan ini, ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan itu darurat, kemungkinan ini. Jadi kemungkinan yang ditimbulkan semua ditolak oleh sebagian ulama, oleh Imam Nawawi rahimahullah dan sebagainya. Jadi ringkasan, ianya diperbolehkan. Inilah kata-kata Al-Khattabi rahimahullah. Jadi itulah kata-kata Al-Khattabi. Ia adalah dakwaan batil tanpa disokong oleh kekuatan dalil. Sebagai sanggahan ke atas dakwaan Al-Khattabi adalah sebuah hadis dalam Sahih Muslim bahawasanya jika Rasulullah SAW bangkit untuk berdiri daripada sujud, baginda menaikkan gendongan cucunya. Dalam riwayat yang lain ditegaskan bahawasanya jika Rasulullah SAW bangkit daripada sujud, baginda kembali menggendong cucunya. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim ditegaskan, Rasulullah SAW datang ke masjid bersama kami dengan menggendong Umamah dan kemudian terus mengerjakan solat. Jadi ini sebenarnya menunjukkan dalil bahawasanya Nabi SAW pernah melakukannya. Baik. Adapun masalah pakaian yang bergambar dan dipenuhi dengan lukisan, sememangnya dia mengganggu ketenangan dan kekhusyukan di dalam solat tanpa mendatangkan faedah. Maksudnya di sini adalah Nabi pernah melarang sekiranya mendirikan solat memakai pakaian yang ada gambar, kerana dia itu boleh mengganggu solat. Jadi persoalannya mengganggu solat seorang yang berpakai pakaian yang gambar-gambar dan sebagainya, versus kalau kita compare, bandingkan dengan terganggunya solat pasal kita dokong baby. Pasal dokong baby kan kadang-kadang baby bergerak, kadang-kadang kalau dokong baby nak rukuk, tak dapat rukuk dengan sempurna, terganggu. Jadi ini dibandingkanlah. Jadi kalau sekiranya memakai pakaian yang bergambar tadi, ia mengganggu ketenangan dan kekhusyukan di dalam solat, namun ianya tanpa mendatangkan faedah. Berbeza dengan mendukung bayi. Mendukung bayi itu ada masalah.
Kalau setakat nak memakai pakaian yang bergambar-gambar tak mendatangkan faedah. Ini maksudnya perbincangan di sini. Manakala menggendong Umamah pula, meskipun mengganggu ketenangan dalam solat, namun dia mengandungi manfaat dan sengaja dilakukan Nabi SAW untuk menyatakan hukum boleh berbuat demikian ketika solat. Inilah yang menjadi alasan dibolehkan menggendong atau mendukung anak ketika solat. Berbeza halnya dengan berpakaian gambar dipenuhi dengan lukisan yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Dengan demikian jelaslah bahawa pendapat yang benar dan tidak dapat dipertikaikan lagi dalam hadis tersebut menyatakan hukum dibolehkan menggendong anak ketika solat. Hukum ini akan tetap berlaku bagi kaum muslimin atau muslimat sehinggalah hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah secara ringkasan, ulama berbeza pendapat. Jadi ulama berbeza pendapat adakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menggendong bayi ketika sedang solat. Maka dalam perbincangan ada ulama katakan ini darurat, masalah dan sebagainya. Ringkasan, ianya diperbolehkan. Nak dukung atau tak nak dukung terpulang. Kalau sekiranya ada, katakanlah kita nak pergi masjid untuk solat tarawih ke, untuk solat apa, kita tahu bayi kita lah. Ada bayi tu memang merengek, jangan bawa pergi masjid lah, mengganggu jemaah. Tapi anak saya selalu diam, Ustaz, tak ada masalah. Okey, bawa baby. Tetapi that particular fateful night, katakan dia menangis pula, mungkin lapar, mungkin sakit perut, mungkin kena gigit semut atau sebagainya, maka pada ketika dia menangis itu dibolehkan kita bangun, kita angkat baby tadi, maka kita gendong baby tadi sedang kita sendiri sedang mendirikan solat, diperbolehkan. Jadi maksudnya di situ. Sebaiknya kalau kita nak pergi masjid, pastilah kita akan pakaikan baby tadi pampers dan diapers dan sebagainya kan. Maka pakaikan pakaian-pakaian yang supaya kalau dia terkencing atau sebagainya tidak menjejas. Demikianlah para jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan di sini? Baik. Kalau tak ada, kita sambung. Kita masih lagi berbincang masalah perkara-perkara yang dilakukan yang tidak membatalkan solat. Jadi kalau kita mendukung baby sama ada di depan atau di belakang, nescaya tak batal solat. Ustaz, saya sedang solat, bukan baby yang pergi kat belakang saya. Isteri saya pula pergi kat belakang. Macam mana? Ya? Isteri buat apa? Dia macam naik kuda, macam baby-baby naik kuda lah. Itu dah bau terbiak lah namanya ya. Suruh makan rumput lah pagi-pagi. Baik, F. Memberi salam kepada seseorang yang sedang mengerjakan solat. Apa hal pula ni? Kita sedang solat, ada orang beri salam. Masa mana dia beri salam? Assalamualaikum. Boleh jawab ke? Waalaikumsalam. Boleh jawab? Baik. Sedang solat, kalau ia pun janganlah beri salam. Betul tak? Tak ada, katakan kita sedang solat, ada tamu kat rumah kita, dan dia kata okeylah saya solat dululah. Awak tunggu ya? Okey, awak tunggu dulu. Kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar, terus telefon dia pun masuk. Apa hal? Oh, dah sampai Grab. Tadi kata lagi 10 minit. Oh, dah sampai dah kat bawah. Ni macam mana ni? Dia ni solat 4 rakaat. Bibi solat 4 rakaat kadang-kadang 15 minit. Grab dah kat bawah. Jadi macam mana? Mak ya, saya pergi dulu lah ya. Okey. Assalamualaikum. Jadi Mak ya ni nak buat apa sekarang? Nak jawab Waalaikumsalam. Boleh? Tak boleh. Tak boleh jawab. Jadi macam mana? Jadi ketika sedang solat, Mak ya, Assalamualaikum. Kalau kita tanda kan? Okey. Contoh.
Ini contohlah antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Cuma masalahnya adalah dalam kita berbicara itu nak kena niat apa? Kita angkat tangan ni niat beri salam ke niat apa katakan? Jadi kita kupaskan perbincangannya. Memberi salam kepada seseorang yang sedang mengerjakan solat. Penulis mengatakan, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan, sebenarnya dibolehkan memberi salam kepada orang yang sedang mengerjakan solat atau mengajaknya berbicara. Macam mana ajak berbicara orang? Engkau dah tengok aku tengah solat, beri salam satu hal pasal Grab kat bawah. Nak ajak berbicara macam mana pula? Aku dah nak keluar ni, kau pergi lock kunci kau macam mana pula? Kunci kau mana kunci? Contohlah, Grab dah kat bawah, dia nak keluar. Oh, banyak sangat wire Baik. Manakala orang yang sedang solat, dibolehkan pula menjawab dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam tadi. Jadi diperbolehkan menjawab dengan isyarat, bukan menjawab dengan Waalaikumsalam, selamat jalan, Sami Allahu liman hamidah. Ini dah buang terbian kan? Jangan kita kata, jangan dengar betul-betul ya. Saya tak kata boleh jawab salam. Jangan pula nanti kata Encik Kasim tadi belajar solat pun boleh jawab salam. Nanti dah timbul fitnah pula, betul kan? Manakala orang yang sedang solat, dibolehkan pula menjawab dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam atau yang mengajaknya berbicara. Ini pandai-pandai buat hukum ke apa? Baik. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Baik. Kita lihat perkara-perkara yang pernah berlaku ke atas para sahabat atau perkara-perkara yang Nabi SAW pernah lakukan. Dalilnya adalah hadis daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW memerintahkanku supaya menghadapnya kerana baginda hendak berangkat ke Bani Mushtaliq. Ketika aku tiba, secara kebetulan pada saat baginda sedang mengerjakan solat di atas kenderaannya. Jadi ketika beliau tiba tu, Nabi sedang solat di atas kenderaannya. Nabi solat apa? Nabi solat sunat. Macam mana tahu Nabi sedang solat sunat? Kerana kalau Nabi solat fardu, Nabi solat berjemaah bersama sahabat. Jadi Nabi solat sendirian atas kenderaan, solat sunat. Dan kita pernah belajar, nanti tak tahu, nanti mungkin ada, sampai babnya nanti dibolehkan solat di atas kenderaan. Dan kenderaan di zaman Nabi bukan kapal terbang, bukan kereta. Kenderaan di zaman Nabi apa? Unta. Jadi kalau kita imagine Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam solat di atas unta, unta tu akan straight saja ke pandang kiblat ke? Tak, unta akan bergerak. Ini contoh-contoh hukum-hukum yang diraih. Baik. Pertama sekali, aku sedang mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW sedang solat di atas kenderaannya. Aku pun mengajaknya berbicara kepadanya. Aku pun mengajak berbicara kepada baginda SAW. Maka baginda memberi jawapan dengan bahasa isyarat tangannya seperti ini. Yakni aku mengajaknya berbicara lagi dan baginda memberi isyarat dengan tangannya. Sekali lagi aku ajak baginda berbicara dan baginda menjawab dengan bahasa isyarat. Padahal ketika itu aku mendengar dengan jelas bahawasanya masih lagi meneruskan bacaan solat. Dan di sela-sela itu baginda masih sempat mengangguk kepadanya sebagai jawapan ke atas pertanyaan aku. Selepas selesai mengerjakan solat, baginda bersabda, bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan kepadamu? Apakah kamu bersedia menjalankannya? Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk menjawab ucapannya itu meskipun aku sedang mengerjakan solat. Jadi Nabi SAW acknowledge apa yang dilakukan oleh beliau tadi ketika Nabi sedang tunaikan solat. Contoh, suami kita sedang tunaikan solat. Allahu Akbar. Telefon berdering. Kering. Grab dah sampai. Tadi kata 15 minit, ini cerita sama lah kan?
Alamak, suami tadi izinkan untuk keluar pukul 9.30. Awak datang 9 suku. 9 suku aku tak dapat izin. Izin aku bermula 9.30. Ada tak lagi isteri macam itu? On the dot. Suami kata 9.30 boleh keluar 9.30. Suami kata, bang, awak pergi masjid. Boleh saya pergi masjid? Boleh. Pergi masjid ya? Boleh. Alhamdulillah. Balik masjid, kawan ajak pergi shopping. Saya tak ada izin. Izin yang suami berikan hanya pergi masjid. Minta maaf lah kak, saya tak boleh keluar. Contoh. Alhamdulillah. Ni suami izinkan 9.30. Grab sampai 9 suku. Suami sedang solat. Bang, Grab dah sampai bang. Boleh saya keluar sekarang? Suami pun angguk. Angguk tu makna bahasa kita apa? Boleh. Kita kena ikut kaedah lah ya. Kita kena ikut bahasa kefahaman masyarakat. Ada golongan orang angguk berarti okey. Ada golongan orang okeynya dia tak angguk, dia geleng kepala baru okey. Jadi kita kena bahasa kita faham apa? Angguk, boleh. Terima kasih bang. Tu dia keluar. Jadi maksudnya suami tadi terpaksa memberi kebenaran kepadanya sedangkan suami tadi sedang solat. Maksudnya begitu. Dalilnya adalah apa yang dikatakan tadi bahawasanya Jabir bin Abdullah pernah melakukan perkara sedemikian dan baginda SAW berbicara dengan Jabir dengan bahasa isyarat. Maka diperbolehkan. Contoh lain. Jadi orang kita kadang-kadang kalau kita tak faham atau sebagainya, asal kau tunggu kalau 15 minit. Allahu Akbar. Dia solat lepas tu dah tahu isterinya dah nak apa keluar, kemudian rakaat pertama pula dia baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ni bila nak habis? Ini contohlah ya. Jadi maksudnya diperbolehkan kalau di sana ada keperluan. Kita janganlah dah belajar dah boleh. Terus sengaja pula mengacau abang sedang solat. Abang bang, saya nak beli apa? Nak beli burger ni, nak beli satu ke dua bang? Abang nak tak cheese ke tak nak tak cheese? Nak letak? Itu dah mengganggu. Jangan mengganggu solat orang. Jangan sengaja mempermain-mainkan. Kita sedang berbincang mengenai hukum. Kalau sekiranya di sana ada keperluan, ada masalah, maka diperbolehkan. Kerana para sahabat juga pernah berbicara dengan Nabi SAW. Masalah perbincangan kita adalah adakah ianya boleh membatalkan solat? Maka kalau ada keperluan dan masalah, tidak membatalkan solat. Dari Abdullah bin Umar Darus Sahih katanya, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu faradda alayya isyaratan. Beliau mengatakan, aku lalu berhadapan dengan Nabi SAW sedangkan Nabi sedang tunaikan salat. Lalu aku beri salam kepada Nabi SAW dan Nabi jawab salam tersebut dengan isyarat. Ini contoh. Jadi aku berjalan melewati Rasulullah SAW ketika baginda sedang mengerjakan salat. Aku memberi salam kepadanya dan baginda memberi jawapannya padaku dengan isyarat. Perawi berkata, baginda ketika itu memberi jawapan isyarat dengan jari tangannya. Terpulanglah ya. Bagaimana cara, tetapi kenapa sampai nak beri salam? Pasal abang Grab terdatang awal. Kan patut 9.30 kan? Datang 9 suku pula. Cerita sama juga. Bang, saya minta diri dulu bang. Assalamualaikum. Contoh. Maka diperbolehkan. Ataupun Assalamualaikum, angguk. Ataupun Assalamualaikum, tutup mata ke. Fahamlah dia ya. Tetapi maksudnya jangan sengaja-sengaja pula. Jangan pula sekarang dah belajar bab ni mengganggu. Ini kita bukan tujuannya untuk mengganggu. Perbincangan kita di sini adalah kalau kita betul-betul sedang tunaikan solat dan di sana ada keperluan yang memerlukan kita acknowledge sesuatu, yang betul-betul memerlukan nak kena minta izin atau betul-betul perlukan untuk on kipas tadi kita katakan atau buka pintu atau sebagainya, maka diperbolehkan mengikut kadar keperluan. Dari Ibnu Umar pula katanya,
Qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, bagaimanakah cara Nabi SAW menjawab salam para sahabat yang memberi salam kepadanya ketika baginda menunaikan solat? Maka Bilal mengatakan, kana yushiru biyadihi. Maka caranya adalah memberi isyarat dengan tangannya. Ya. Demikianlah para jemaah menunjukkan dalil bahawasanya Nabi SAW sedang solat, para sahabat pernah memberi salam kepada baginda dan baginda menjawab salam-salam tersebut. Dari Anas pula katanya, anna Nabiyya SAW kana yashiru fi solat. Nabi SAW pernah memberi isyarat ketika sedang mendirikan solat. Dibolehkan menjawab salam atau percakapan orang lain dengan isyarat jari, tangan atau dengan menganggukkan kepala. Kesemua cara ini dibolehkan berdasarkan kepada keterangan hadis yang disumberkan daripada Nabi SAW. Alhamdulillah. Tak selesa, jangan buat. Tengok orang lain buat, jangan kritik. Pasal kita dah belajar. Jadi tujuan kita belajar perkara-perkara sedemikian, kadang-kadang bukan hanya tujuan untuk kita lakukan. Kalau tak ada keperluan, tak perlu buat. Tetapi maksudnya, supaya kita berlapang dada. Supaya kita tidak menyalahkan orang lain kalau orang lain buat sesuatu macam ganjil bagi kita kerana tak pernah kita nampak. Masalahnya kita mungkin belum terdedah. Mungkin kita belum belajar lagi. Mungkin kita belum baca hadis-hadis begini. Sebab tu ulama-ulama mengatakan lebih banyak aku belajar, lebih banyak aku tahu bahawasanya aku tak tahu. Dulu tak terfikir, dulu rasa macam strict, solat tak boleh gitu. Tetapi lebih banyak aku belajar, lebih banyak aku tahu bahawasanya aku ni sebenarnya banyak yang tak tahu. Jadi alhamdulillah tu tujuan kita dapat ilmu, dan tujuan ilmu tersebut moga-moga ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kita seorang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kadang-kadang di akhir-akhir zaman ini, kadang-kadang kawan-kawan atau sebagainya ramai suka salah-salahkan orang, suka nak menyesatkan orang atas sebab-sebab perkara yang mungkin dia sangka dia tahu atau dia hanya yang betul, sedangkan rupanya dia belum belajar. Di sana ada banyak perkara-perkara yang ada di dalam agama kita. Alhamdulillah. Baik, membaca tasbih dan bertepuk tangan. Perkara ini kita dah tahulah. Bertepuk tangan diperbolehkan bila kita tepuk tangan? Ketika kita nak menegur imam yang salah. Betul kan? Kita pernah dengar kan? Kalau imam tersilap, apa nak kena buat? Makmum nak kena tasbih. Bagi lelaki bertasbih, bagi perempuan tepuk tangan. Tepuk tangan macam mana? Bukan begini. Kalau kita sedang solat, imam katakan sedang solat, imam lepas sujud rakaat yang keempat, lepas sujud imam pun berdiri, Allahu Akbar. Baru imam tersedar sikit, apa hal? Rupanya aku tersalah. Kalau kita belakang imam lah. Tapi kalau muslimat kat tingkat 3, imam tersalah, tak payah tepuk tangan lah. Imam tak dengar. Jadi tepuk tangan kononnya kita khusyuk, imam tak khusyuk, tak payah, imam tak dengar. Tujuan tepuk tangan adalah untuk menegur imam. Dibolehkan bertasbih bagi kaum lelaki dan bertepuk tangan bagi kaum perempuan jika terjadi sesuatu masalah. Misalnya, mengingatkan imam jika melakukan kesalahan dalam solat, memberi kebenaran masuk ke dalam rumah bagi tetamu, memberi arahan kepada orang tua dan sebagainya, orang buta atau sebagainya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, dari Nabi SAW sabdanya, barang siapa yang terganggu oleh sesuatu dalam solat, bacalah subhanallah. Atau bertepuk tangan adalah untuk kaum perempuan, manakala bertasbih adalah untuk kaum lelaki. Jadi kita kena lihatlah, kalau kita imam terlupa, imam terus pergi rakaat yang kelima, kalau lelaki kita boleh subhanallah. Contohlah. Jadi kita juga perlu gunakan kebijaksanaan untuk menegur. Kalau imam tersalah rakaat, imam mungkin lalai, kita bertasbih. Tetapi kalau imam terlupa bacaan, jangan kita bertasbih. Kalau kita nak betulkan, kita betulkan bacaan imam.
Kita sambunglah bacaan yang betul baru untuk membetulkan. Kita subhanallah, imam dah lupa. Subhanallah tidak membantu maksudnya. Kadang kalau orang kata, ada imam kadang-kadang surah Al-A'la pun lupa. Surah Li'ila fi Quraisy pun lupa. Awak cakap gini pasal awak bukankah? Bukan yang jadi imam. Kadang-kadang ketika nak jadi imam tu, imam ada yang confident, kadang-kadang gementar. Gementar bukan hanya jemaah kat belakang, kadang gementar kerana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pegang amanahnya lain. Kadang-kadang gementar, aku nak solat kat belakang bapak mertua, kat belakang principal sekolah, orang besar-besar menteri pula kat belakang, contohlah Pak Kiai kat belakang, aku ni pula kat depan. Jadi kadang-kadang perkara-perkara berlaku. Kadang-kadang surah-surah yang kita rasa ringkas, dia imam tu baca surah tersebut dah beratus kali kat rumah tak ada apa-apa. Tapi ketika kat masjid, kadang-kadang memang blank. Perkara-perkara begitu berlaku. Jadi masalah imam tersilap perkara biasa. Jadi bukan satu perkara yang memalukan atau merendahkan martabat dia, tidak. Imam silap, alhamdulillah, menunjukkan dia tu manusia. Betul? Menunjukkan dia tu manusia, sebab tu dia lupa. Jadi imam besar macam mana sekalipun tersilap, alhamdulillah, pasal dia tu manusia. Muhammad Salah tak skor ketika penalti, pasal dia tu manusia, alhamdulillah. Kalau tidak nanti orang agungkan dia sangat pula. Ini contoh sajalah ya. Alhamdulillah. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, maka diperbolehkan membaca tasbih atau bertepuk tangan ketika sedang solat. Baiklah, alhamdulillah, kita henti di sini perbincangan kita untuk hari ini dalam bab perkara-perkara yang dibolehkan dan tidak membatalkan solat. Pada pertemuan akan datang kita akan sambung H, bagaimana mengingatkan bacaan imam, atau HI, membaca alhamdulillah. Katakan orang sedang solat, orang sebelah dia bersin, dia baca alhamdulillah. Kita nak kena doa, yarhamkallah. Dan satu lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini apa ni? Sedang solat ke bercanda ke apa? Ini semua kita akan kupaskan nanti. J, sujud di atas baju atau sarban seseorang yang mengerjakan solat kerana uzur. K, ringkasan perkara-perkara dibolehkan solat. Semua akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sebelum saya menutup majlis, seperti biasa saya beri peluang, kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Ada soalan apa-apa? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah sampai di sini saja pertemuan kita. Silakan. Ya? Saya tak dengar. Kita sedang solat, sedang berdoa. Oh, jadi maksudnya kita sedang solat, boleh tak kita pegang mushaf? Baik. Soalan itu akan kita kupaskan nanti dalam pertemuan akan datang perbincangannya. Tetapi secara ringkas, diperbolehkan bagi seseorang yang sedang solat, kalau perlu pegang mushaf, diperbolehkan. Terutama sekali, katakan contohnya beliau nak solat malam, solat tahajud, kemudian beliau nak solat, nak baca surah-surah yang panjang, diperbolehkan untuk memegang mushaf. Sebaiknya jangan sampai mushaf itu distract kekhusyukannya. Kalau pegang Quran atau pegang mushaf itu boleh distract, menjejas kekhusyukannya, tidak pegang Quran tadi lagi baik. Ya, itu adalah lebih afdal. Tetapi kalau sekiranya kita nak pegang Quran, maka diperbolehkan. Begitu juga orang yang katakan belum hafal Al-Quran, kemudian dia belum hafal suratul Fatihah, maka dia cuma tahu Romanized version. Contohlah ya, baru masuk Islam. Ada orang mengatakan baru masuk Islam, kalau kita nak baca, nak tunaikan solat, Fatihah tadi kita boleh gantikan dengan tasbih-tasbih. Boleh. Satu lagi cara, Romanized version tadi dia letak dalam poket. Ya, atau peganglah kertas. Pegang kertas. Contoh ini kertas. Jadi Allahu Akbar.
Kemudian ketika lepas takbir baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, dia baca. Pasal dia tak faham bahasa Arab, dia belum hafal Al-Quran, dia belum hafal suratul Fatihah, tapi kalau tulis boleh. ALHJM katakan berdasarkan setakat mengingatkan, dia tahu macam mana pronunciation atau sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa yang kalian termampu. Maka diperbolehkan. Ringkasan. Ada soalan lain? Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah sampai di sini saja. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.